Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam, Miss. Okey. Boleh dengar suara saya jelas tak? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Okey, terima kasih. Okey, jadi apa khabar semua? Semua sihat tak? Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Ada yang dah mula puasa 6 ke untuk Syawal ni? Ada yang dah mula puasa 6? Tak ada lagi? Okey, jadi kalau siapa yang belum start tu bolehlah rebut peluang yang ada ni sementara awak semua sihat, muda, kat rumah kan. Jadi rebutlah peluang untuk puasa 6 insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas, macam biasa kita mulakan dengan bacaan doa. Jadi saya persilakan Syekh Hafiz untuk ketuai baca doa pada hari ini. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Syekh Hafiz. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas lagi, saya nak ambil kedatangan macam biasa. Kalau ada, boleh jawab ada. Okey, pertama Nur Hazira binti Yusaini. Saya, Miss. Alright. Nur Nabiha, Saya, Miss. Nur Rashida Izzati, Saya, Miss. Putri Nur Natasha, Ada, Miss. Syafiqah Syamimi. Syafiqah Syamimi. Syekh Hafiz ada. Alia Nabila, Saya, Miss. Nur Adlin Khairina. Saya, Miss. Okey. Nur Aida Syafida, Saya, Miss. Nur Alia Natasha, Saya, Miss. Nur Fatihah Nafisah. Nur Fatihah Nafisah ada tak? Okey. Nurul Ashikin. Nurul Ashikin binti Jeffrey ada tak? Muhammad Arif, Saya. Muhammad Fakur Razi Lutfi, Saya, Miss. Nuri Nadira, Saya, Miss. Nelly Nazura. Saya, Miss. Siapa saya tu? Saya, Siapa yang Miss. jawab tu? Siapa ni? Nelly ke siapa ni? Saya, Nelly. Nelly ada Ada, Miss. Ashikin ada tak? Ashikin Jeffrey. Dia ada, Nur Miss, As- tapi slow. Saya, Miss. Okey, Nur Asma Syazwani. Nur Husna Syahida. Saya, Miss. Nur Eliana. Saya, Miss. Nurul Jannah. Saya, Miss. Rashidah Nordiana. Saya, Miss. Siti Nur Ain Ashikin. Saya, Miss. Wan Nurul Farisha. Saya, Miss. Adlin Hafiz. Saya, Miss.
Akmal Lutfi, Saya Miss. Hakim, Saya Miss. Intan Nur Mawadah, Saya Miss. Muhammad Adam, Saya Miss. Muhammad Firdaus, Saya Miss. Rashad Daniel, Rashad Daniel bin Razman ada tak? Ada Miss, tapi macam mikrofon dia problem. Okey. Orang lagi ni, Nur Fatihah Nafisa ada tak ni? Tak ada sini. So seorang je yang tak ada Okey. Macam yang saya dah maklumkan pada minggu lepas dan juga dalam grup WhatsApp di mana hari ini kita akan buat quiz. Jadi semua dah bersedia ke dengan laptop masing-masing? Dah Miss. Okey dah Okey, pertama sekali saya nak awak buka laman web Career Counselling for You. Saya akan share dekat ruangan chat. Okey. Okey, semua boleh buka Career Counselling for You. Tekan link tu. Jumpa tak dashboard ataupun muka depan macam ni? Jumpa Miss. Jumpa Okay, jumpa Alright, ada masalah tak? Ada tak yang tak dapat masuk? Semua dah masuk Okey, lepas tu pergi kat bahagian Psychological Services kat sini. Klik kat situ. Nanti akan keluar dashboard macam ni. Okey, jumpa tak? Ada Miss. Okey, ada Okey, good. Okey, sekarang pergi dekat Psychology Test sebelah sini. Okey, klik pula Psychology Test ni. Okey, jumpa tak dashboard macam ni? Jumpa Miss. Alright, good. Pergi dekat Communication and Leadership Skill yang sini. Kemudian klik juga situ. Jumpa tak gambar macam ni? Jumpa Miss. Alright, good. Sekarang awak tengok ni. Ada gambar orang main takraw kan? Soalan kat situ, how good are you leadership skill? Click here. So, klik kat situ. Okay. Bila awak klik, awak akan jumpa page macam ni. Jumpa tak? Miss boleh ulang balik lah, saya tak dapat internet slow. Okay. Okay. Mula-mula tadi saya kata, pertama sekali pergi masuk dekat link yang saya bagi di ruangan chat. Career Counselling for You. Nanti bila awak dah klik, awak akan jumpa dashboard macam ni. Alright? Okay, itu langkah yang pertama. Okay. Langkah yang kedua, awak pergi dekat bahagian Psychological Services. Yang ni, awak klik bahagian tu. Nanti dia akan keluar benda ni. Dia akan keluar muka depan dia, dashboard dia macam ni. Ada counseling to you, info psikologi, psikologi test, bulletin psikologi, akrab, exit policy. Awak tekan, awak klik psikologi test. Awak klik, nanti awak akan jumpa muka depan macam ni. Kat atas tu ada stress, motivational, relationship, communication and leadership skill, thinking skill. Saya dah awak tekan yang bahagian communication and leadership skill. Awak dah tekan, nanti dia akan keluar. Macam ni, ada macam-macam awak klik kan. Ada pasal management. Okay, ada pasal communication. Okay, ada pasal people skills. Ada pasal leadership skill. Sekarang saya nak awak tekan yang pasal leadership ni. How good are you leadership skill ni? How good are your leadership skill? Okay, klik here ni. Awak klik, awak akan jumpa page macam ni. Okay, semua dapat tak? Sebelum nak mula jawab ni, semua dapat tak page yang ni? Siapa Dapat, ada Miss. masalah?
Dapat Mi, dapat. Alright, ada siapa-siapa yang tak dapat tak? Okay, semua dapat siapa yang tak dapat dia boleh cakap. Tapi sebab tak ada siapa yang cakap, so saya anggap semua dapat buka page ni. Okay, sekarang awak tengok ni, dia ada soalan. Awak klik bawah, awak scroll bawah sikit. Kat sini dia ada soalan dia, how good are your leadership skill? Awak baca instruction dia, ada 18 item. Okay, saya nak awak semua jawab ikut kejujuran masing-masing. Tak payah tanya orang, ni berkaitan dengan diri sendiri. Okay, cuba jawab sampai 18 ni, 1 sampai 18. Kemudian bila dah habis jawab, awak tekan calculate my total. Okay, boleh mula jawab sekarang. Ni saya jawab random je sebab saya nak tunjuk kat awak macam mana nanti keluarnya result tu dan saya nak result tu nanti. Okay, siapa yang dah jawab, dah calculate by total tu, bagi tahu saya. Ada yang dah dapat result? Ni pasal diri sendiri tau, awak tak perlu nak fikir jawapannya positif ke, negatif ke. Awak rasa kalau dia berkaitan dengan diri awak, awak jawab ikut kesesuaian diri awak. Tak perlu tanya kawan ke, tak perlu tiru orang lain. Tak perlu tiru orang lain. Okay, ada tak yang dah dapat jawapan dia? Dah dapat result dia? Dah dapat Miss. Dah dapat Okay, siapa yang dah dapat tu, okay next step bila awak dah dapat result awak, contoh kat sini saya tunjuk, awak tekan calculate my total ni kan. Nanti dah akan keluar skor berapa kat atas ni kan. Okay, saya nak awak tekan cari snipping tool. Cari snipping tool macam ni. And then awak ambil yang bahagian result awak ni. Wait.
Hmm. Ni. Nampak ni calculate my total ni awak akan dapat total kan 56 ni kan. Okey. Awak tekan snipping tool. Awak cari snipping tool. Okey, saya nak awak crop yang bahagian ni. Nampak tak? Dapat tak? Crop bahagian calculate my total tu sampai score interpretation tu. Okey, nanti bila dah dapat ni, awak letak dekat Microsoft Word. Okey. Saya nak awak semua buka Microsoft Word, buat format macam saya ni. Tulis quiz HPD 119 and then nama, nombor matrik, keputusan. Keputusan ni merupakan yang awak dah crop tadi, yang daripada result ujian yang awak dah buat tadi. Kemudian bila dah selesai tu baru saya bagi soalan yang perlu dijawab. Okay, siapa yang dapat ikut step saya ni boleh tulis kat ruangan chat tu dia dapat Kalau tak dia boleh cakap. Okay, Fatihah Nafisah, awak baru masuk ya? Fatihah Nafisah ada tak ni? Okey, di bahagian nama ni tulis nama awak, nombor matrik ni tulis nombor kad pelajar awak, keputusan ni keputusan yang tadi saya suruh awak tekan snipping tool, crop, letak kat sini. Alright? Kalau semua dah baru saya boleh bagi soalan dan saya nak jawab serentak, semua jawab dalam keadaan serentak. Okay, siapa dapat apa yang saya dah tunjuk ni? Dapat tak ikut step saya ni? Dapat, Miss. Dapat Miss. Dapat Miss. Okay, good. Okay, jam saya menunjukkan 5.24, 5.25 saya akan tunjukkan soalan dan saya akan bagi masa dalam masa setengah jam untuk jawab soalan tu. Okay, caranya macam ni. Okay, tadi kan saya dah suruh buat sampai tunjukkan keputusan and then nanti awak buka page baru. Maksudnya kat bawah ni kan. Page baru ni untuk soalan pertama dan juga soalan kedua dijawab dalam satu page sahaja. Okay, jawab dalam satu page sahaja. Kemudian pastikan font awak Times New Roman 12, spacing awak 1.15. Okay? Hanya perlu jawab dalam satu page sahaja untuk dua soalan. Okay, boleh kita mulakan sekarang? Sekejap ni. Okay. Miss. Ya? Yang spacing tadi 1.15 atau 1.5? 1.15. Kita ubah dekat line spacing tu. Dekat sini kan? Okay. Okay. Miss tengok balik yang atas tadi Miss, yang nama tu. Terima kasih. Okay.
Okay, ada siapa-siapa ada masalah tak sebelum saya mulakan? Ada yang tak dapat ke, tak faham ke? Semua jelas Tak ada Miss, jelas Miss. Alright. Jelas Miss. Okay. So, semua ready buka page baru. Buka page baru maksud saya tekan je bawah dia dalam satu folder kan. Okay, nanti awak tulis soalan nombor 1 apa, kemudian jawapan awak dalam essay pendek, kemudian soalan nombor 2 jawapan pun dalam essay pendek sahaja. Okay, hanya satu page sahaja. Okay, jadi jam saya menunjukkan okay. Kat telefon saya ni 5.25. 5, 10, 15, 20, 5, 70. Okay, kita akan tamat kuis pada jam 5.55. Alright? Jadi, boleh mula sekarang. Ini soalannya. Soalan pertama, huraikan ciri-ciri kepimpinan yang ada pada diri anda beserta contoh. Soalan nombor 2, pada pendapat anda bagaimana pendidikan formal dan tidak formal dapat membentuk nilai kepimpinan dalam diri seseorang pada era pandemik COVID-19 ini. Jadi hanya ada 2 soalan, jawab dalam satu page. Okay, kita akan tamat pada jam 5.55 petang. Okay, selamat menjawab. Okay, pastikan simpan, nanti saya akan bagi email saya nak lepas habis awak jawab, semua hantar dekat email saya akan terus check on the spot untuk tengok siapa yang dah hantar dan juga siapa yang belum hantar. Okay, selamat menjawab. Oh, excuse me Miss. Ya, Perlu salin soalan. ya, salin soalan. Soalan 1 apa, kemudian jawapan dia essay pendek. Soalan 2 apa, jawapan dia dalam essay pendek bawah dia. Baik Miss, thank you. Okay.
Nak tanya Fatihah Nafisa dah ada belum? Masih tak ada eh? Fatihah Nafisa? Fatihah Nafisa?
Ya saya. Tadi awak masuk kan? Dapat tangkap tak kita kena buat apa sekarang Ya ni? saya. Dapat tangkap tak apa kita tengah buat sekarang ni? Dapat. Okey. Miss. Boleh saya tengok tak soalan yang kedua? Boleh. Okay, thank you, Miss. Okey.
Miss, maaf tanya. Saya nak tanya, file tu kita nak rename apa? Nama, nombor matrix. Apa yang saya lupa? Miss tak buka mic. Okay, rename nama file yang awak nak email kat saya tu, tulis nama dan juga nombor matrik awak. Alright? Okay, terima kasih. Okay, sama-sama. File tu dalam PDF tu words. Mic. Okay, sorry. Dalam PDF ke Word Ya. Nak hantar dalam PDF ke Word? Bagi saya dalam bentuk Word saja. Okey. Baik, Miss. Okay.
Okey, jadi saya dah terima beberapa jawapan. Okey, ada yang kali kedua awak hantar tu dalam bentuk Word dah. Dah okey. Yang pertama tadi je yang tak boleh baca. Okey, saya jalan Arif. Okey, lain-lain yang belum hantar boleh hantar segera sebab kita nak mulakan presentation. Okay, Hazira belum hantar. Yang belum hantar Hazira, Nabiha, Putri Anatasha, Syafiqah Syamimi, Syed Hafiz, Alia Nabila, Alia Natasha, Fatia Nafisa, Ashikin, Siti Nur Ain Ashikin, Hakim Henry, Intana Mawaddah. Okay, boleh mula hantar pada saya. Okay, ada 9 orang lagi yang belum hantar. Okay, 7 orang lagi. Syafiqah Syamimi, Syed Hafiz, Adlin Khairina, Alia Natasha, Fatihah Nafisa, Nurul Ashikin dan juga Hakim. Okay, boleh email kepada saya segera. Miss, saya dah hantar. Syed Hafiz dah? Dah. Syafiqah Syamimi ada? Syafiqah Syamimi? Okay. Dah hantar belum kepada saya? Adlin Khairina? Adlin Khairina, Alia Natasha, Fatia Nafisa, Nurul Ashikin, Hakim. Untuk presenter hari ini boleh bersedia Adam dan juga Rashad Daniel. Habis dia semua hantar, kita akan terus mulakan kepada presentation hari ini.
Okay, ada 3 orang je lagi yang belum hantar. Okay, sambil kita menunggu lagi 3 orang ni, jadi saya nak ingatkan lagi sekali tentang laman web Career Counseling for You yang tadi awak jawab. Okay, saya share semula. Okay, ini laman web Career Counseling for You di mana kat sini berkaitan dengan kerjaya dan juga aktiviti kampus. Kalau kita tengok kat sini ada poster-poster bagi setiap kampus di seluruh Malaysia. Jadi kalau awak nak isi masa lapang kan atau nak cari mana-mana program yang menarik, awak boleh tengok kat sini. Okay, awak boleh tengok bila dilaksanakan, guna platform apa, siapa penceramah dia, free ke bayar ke, ada sijil ke tidak, tu semua awak boleh tengok di poster-poster yang dipaparkan kat sini. Kemudian macam tadi yang awak jawab semua, yang psychological services, kita ada psychology test kan, kat career service pun kita ada, counseling service pun ada. Semua ni ujian-ujian ni free dan awak boleh terus jawab dan dapat keputusan direct terus. Okay, so tak ada masalah kalau anda kata jawab tak tahu result kan. Contoh kat sini ada career test, okay, awak boleh buka. Okay, kat sini ada macam-macam ujian. Awak tengok atas ni kan, macam-macam tajuk, macam-macam ujian. Jadi kalau awak berminat untuk tahu tentang kerjaya awak, tentang personality diri awak, awak boleh buka dekat setiap services ni dekat dia punya test. Alright, kemudian kat sini ada campus activities, macam saya kata, kita boleh lihat setiap aktiviti bagi setiap campus. Contohnya, ketika kita nak tengok di cawangan UiTM Johor, klik di UiTM Johor. Okay, di sini merupakan senarai poster-poster yang berkaitan dengan aktiviti bagi UiTM Cawangan Johor, termasuklah Segamat dan juga Pasir Gudang. Contoh katakanlah pertama sekali kita tekan. Okay, tekan yang macam tu, klik je, nanti dia akan keluar poster. Kat sini lah maklumat-maklumat. Okay, kemudian tengok next, apa lagi program-program yang ada. Macam ni Segamat buat. Dia ada toxic relationship hari ni. Kalau berminat untuk join, okay, boleh scan QR code YouTube dia. Macam tu lah. Selain tu daripada negeri-negeri lain pun boleh juga. Okay. Contoh katakanlah nak tengok negeri lain kan. Katakanlah pergi UiTM Melaka. Okay, tengok. Okay, apa lagi program-program yang dia ada. Okay, ada macam-macam program dan juga aktiviti yang menarik dan sangat bermanfaat untuk mengisi masa lapang awak yang kat rumah tu kan. Kerana boring macam tak ada program, macam tak ada aktiviti. Jadi kat sinilah kita boleh dapatkan maklumat aktiviti-aktiviti terkini yang dijalankan oleh UiTM seluruh kampus satu Malaysia. Alright. Okay, baik, Alhamdulillah semua dah hantar email kepada saya. Nanti saya akan semak dan semua ini ada markah. Sebab itulah kita adakan quiz. Okay, jadi ada apa-apa persoalan berkaitan dengan career counselling ataupun berkaitan dengan quiz kita hari ini? Ada soalan tak? Tak ada Miss. Okey, tak ada Okay, jadi kita boleh teruskan kepada agenda kita yang kedua, iaitu kita teruskan dengan presentation group yang akan dibentangkan oleh Muhammad Adam bin Abdullah dan juga Rashad Daniel bin Razman. Presenter dah bersedia ke? Dah, Miss. Alright, jadi saya serahkan kepada kumpulan Adam dan juga Daniel untuk membentangkan tajuk berkaitan dengan konsep kendiri. Yang lain boleh bagi perhatian dan juga bersedia untuk sesi soal jawab. Okay, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan tentang topik konsep kendiri.
Adam, mic kau off. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, dari bila lagi? Saya tu terfikir, ya Allah, ni video ke, slide ke, kenapa Aduh. senyap Kenapa Tak apa, kita anggap benda tu tak jadi, kita mula semula. Okay. Allahu Akbar. Okay. Nampak kan skrin? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang topik konsep kendiri yang disediakan oleh saya sendiri, Muhammad Adam bin Abdullah, dan juga rakan saya Rashad Daniel bin Razman. Okay. Pertama sekali saya akan membincangkan tentang pengertian tentang konsep kendiri. Konsep kendiri ditakrif sebagai persepsi tentang diri sendiri. Ia juga dibentuk daripada dua faktor, iaitu interaksi individu dengan orang lain dan juga penyelesaian diri dengan alam sekitar. Seterusnya, penyelesaian dengan alam sekitar ni terbagi kepada berjaya dan juga tidak berjaya pula, kepada gagal. Ia juga dikenali sebagai konsep kendiri positif dan konsep kendiri negatif. Konsep kendiri ini juga boleh dipengaruhi oleh tanggapan orang lain. Okay, jenis konsep kendiri ada dua tadi, which is positif dan juga negatif. Sekarang kita bincangkan tentang ciri-ciri konsep kendiri positif. Yang pertama sekali adalah mampu menghadapi masalah dan cabaran dengan tabah. Seterusnya adalah optimistik, terbuka, sedia menerima kritikan daripada orang lain. Seterusnya adalah lebih tenang, mudah berinteraksi dengan orang lain dan senang dihampiri. Yang keempat, individu tersebut akan dapat lebih kejayaan daripada kegagalan. Individu tersebut juga sering mendapat pujian, berasa gembira dan yakin dan percaya pada diri sendiri. Akhir sekali, individu yang ada konsep kendiri positif ni, dia lebih mempunyai emosi yang stabil. Okay, sekarang dia tengok. Adam. Okay, tadi awak dah baca kan? Okay, cuba huraikan sikit, bagi contoh. Oh, okay, nak bagi contoh ke? Bagi contoh bagi setiap point tu. Okay. Yang pertama tadi, mampu menghadapi masalah dan cabaran dengan tabah. So, kita dapat lihat macam contoh, sekiranya individu tersebut diberikan satu assignment lah, tugasan dalam subjek tertentu. Dalam subjek tu mungkin dia ada masalah dari segi dia lemah dalam subjek tersebut ataupun dari segi masa dan juga assignment yang lain yang ada. So mungkin dia akan rasa macam masa tu tak cukup, tapi akhirnya dia dapat menyelesaikan masalah tersebut, dia dapat mengatasi perasaan perasaan takut, perasaan takut akan kerja tu tak siap ke macam tu. And then the second one, yang kedua, optimistik, berfikiran terbuka dan sedia menerima kritikan daripada orang lain ni. Macam contoh bila kita buat presentation and then orang
mungkin akan bagi tahu apa yang kurang tentang kerja-kerja dia, dan juga kita boleh lihat sekiranya dalam kerja berkumpulan mungkin ada ahli kumpulan lain yang memberi pendapat tentang kerja dia tu macam ada kurang atau tak lengkap, and then individu ni dia terimalah dengan terbuka dan dia tak rasa macam diri dia ni je yang betul. Macam tu. And then seterusnya, lebih tenang, mudah berinteraksi dengan orang lain dan senang dihampiri ni, kita dapat lihat macam orang ni happy go lucky lah. Dia tak susah untuk kita approach. Senang kata dia macam tak sombong lah. Macam tu. So untuk belajar dengan dia, mungkin kita akan lebih senang untuk tangkap apa yang dia ajar, ataupun kita pun tak akan rasa takut untuk tanya dia soalan. Yang keempat ni mendapat lebih kejayaan daripada kegagalan. Ini disebabkan dia dah ada ciri-ciri yang pertama tu, kedua dan juga yang ketiga. So sekiranya individu ni ada ciri-ciri yang ke atas tadi, dia mungkin akan senang untuk berjaya lah, senang untuk macam ni nak cakap, senang untuk dapat sebagai contoh dalam assignment lah juga. Dia kan senang dapat markah yang terbaik macam tu. Okay, and then yang kelima ni, sering mendapat pujian, gembira, yakin dan percaya pada diri sendiri ni. Yang pertama tadi, sering mendapat pujian kan. So mungkin kerja dia ni boleh dikatakan sebagai kerja yang bagus, kurang kesalahan. Gembira ni sebab dia enjoy apa yang dia buat. Macam kita ambil course mechanical engineering kan. So bila kita ambil course yang kita suka, let's say macam ada physics kan, ada static, ada calculus. Bagi orang yang suka mengira, mungkin benda ni diorang happy lah nak buat, senang. Okay, and then yakin dan percaya pada diri sendiri ni, dia tak ambil perkara negatif dari kritikan orang. Dan dia cuba jadikan kritikan-kritikan tu sebagai benda yang positif untuk perbaiki diri dia sendiri. So dia tak takut untuk cuba benda-benda baru ataupun untuk bagi tahu pendapat dia sendirilah. Macam contoh dia ada pendapat dia sendiri and then dia kemukakan dia punya pendapat tu. Dia tak takut akan kritikan orang lain. And then yang terakhir, mempunyai emosi yang stabil. Kalau macam ni, dia tak mudah marah lah, dia tak mudah ambil hati. Macam bila kena marah sikit, lepas tu dah tak nak, macam tak nak. Contohlah mungkin dia kena marah dengan lecturer kan. Lepas tu dia kata lecturer ni tak bagus lah, apalah. And then the next day dia tak masuk dah kelas, macam tu. Dia boleh kawal lah emosi dia tu. Okay. Sekarang kita tengok pula kepada konsep kendiri yang negatif.
Yang pertama sekali, yang ni yang paling senang untuk nampak Itu emosi kurang stabil. Dia mudah tersinggung, cepat merajuk macam tu. This one mungkin kita boleh tengok dekat contohlah macam kadang mungkin kita sebagai rakan-rakan kan kita akan bergurau kasar ataupun yang bergurau lembut macam tu. Jadi individu yang ada ciri-ciri konsep kendiri negatif ni, dia akan cepat ambil hati dengan kawan-kawan dia. Kalau dia gurau kasar sikit, lepas tu dia dah macam tak nak kawan dengan dia macam tu. Okay, so the second one, kurang diterima oleh rakan. Ini disebabkan oleh emosi kurang stabil dia tu lah. Dia macam tak boleh nak bergurau. Bergurau sikit je marah. Bergurau sikit je, lepas tu merajuk. Then yang ketiga, berlawanan dengan positif tadilah. Macam yang positif, keyakinan diri dia tu dia percaya dengan, dia yakin dengan diri dia sendiri, dia percaya dengan diri dia sendiri. Okay. Bagi yang negatif, keyakinan diri dia tu rendah dan pasif pasif. Ini kita boleh tengok macam dalam kelas Google Meet ke mana-mana. Bila lecturer tanya je, dia diam. Dia ada apa dia fikir. Dia macam tahu jawapan tu tapi dia tak yakin dengan diri dia sendiri. So, dia pilih untuk diam sebab dia takut jawapan dia tu salah. Jadi dia takut bila lecturer tu cakap salah, dia betulkan individu ni. Jadi dia rasa dia rasa macam dia makin tak yakin untuk jawab soalan lecturer bagi. Okay, yang keempat ni, dia mempunyai daya intelek yang rendah. Miss, intelek ni macam kita punya kepandaian ke? IQ macam tu kan? Ya, betul-betul. Okay. So, daya intelek yang rendah ni disebabkan oleh keyakinan diri dia yang rendah tu lah. Macam dia susah untuk terima pelajaran tu sekiranya dia tak bertanya. Tak bertanya and then tak cuba benda tu. So dari benda ni, dari keyakinan diri dia sendiri dengan sikap dia yang pasif macam tu, dia akan membuatkan dia punya daya intelek tu menjadi rendah. Itu kadang dia tak boleh score dia tak boleh score subjek-subjek tu. Okay. And then yang keberapa dia? Kelima. Okay. Dia akan lebih suka individu ni akan lebih suka untuk cari jalan yang mudah dan dia tak suka cabaran. Dia cari jalan mudah ni macam, saya bagi contoh assignment lagi macam bagi soalan esei untuk kelas CTU. And then macam kertas, kalau contoh kita buat kertas kerja CTU kan, dia ada apa kita panggil yang ternitin tu, plagiarism punya checking kan. Okay, yang itu. So macam individu yang suka cari jalan mudah ni, dia tak nak berfikir. Dia just Google benda tu, and then apa yang ada dekat Google, dia try copy. Dia copy, lepas tu dah check plagiarism tu, dapatlah plagiarism percentage tu tinggi. Jadi ini keburukan suka cari jalan mudah ni. And then dia tak suka cabaran. Sebab cabaran ni macam kita cabar diri kita sendiri. Contoh macam kita ni kadang ada yang tak suka calculus kan sebab bermain dengan number yang banyak.
dengan variable yang banyak macam tu. So kita ambil contoh sebagai calculus ni cabaran. And then budak ni dia tak nak ambil mechanical engineering sebab ada calculus. So dia tak nak ada cabaran tu. Okay. Next one. Dia suka bermain dengan individu yang lebih muda. Dia macam tak gaul dengan lingkungan umur dia sendiri ataupun yang lebih tua. Sebab yang lebih muda ni macam mungkin dia rasa dia lebih masuk, dia lebih macam mana, lebih cepat bergaul dengan mereka sebab dia tak insecure. Sebab kadang dalam lingkungan umur kita ni ada yang pandai, ada yang petah bercakap macam tu. So mungkin contoh kalau dia dalam satu grup yang umur semua sama, semua bercakap tapi dia tak ada cerita. Dia malu nak keluarkan cerita dia macam tu lah. Dah habis dah. Okay, lepas tu okay, yang ini saya akan serahkan kepada rakan saya, itu Rashad Daniel. Dipersilakan Rashad Daniel untuk membentangkan apa ni kita panggil subtopik. Okay. Hello, boleh dengar tak? Boleh. Okay. So untuk konsep helah bela diri ataupun lebih dikenali sebagai defense mechanism merupakan suatu strategi mental buat individu untuk mengelak daripada perasaan malu, sebersalah dan masalah-masalah peribadi yang wujud kepada ego mereka. Helah bela diri ini selalunya diamalkan oleh student dalam sekolah rendah, sekolah menengah, kat universiti. Tekanan dan kesakitan dari segi mental dapat dielakkan dengan menolak semua pengalaman pahit yang pernah dilalui oleh mereka. So secara umumnya, helah bela diri merujuk kepada cara atau taktik seseorang itu memberi alasan tentang sesuatu tindakannya, sedangkan alasan yang diberi itu bukan sebab yang sebenarnya. So sama seperti konsep kendiri, helah bela diri ni ada dua, yang positif dengan yang negatif. Untuk yang positif, yang pertama ialah sublimasi. Sublimasi ni merupakan helah bela diri yang paling sihat. Melalui sublimasi ni, individu akan menyalurkan sebarang kekecewaan, kekurangan atau kekosongan yang dialaminya kepada aktiviti yang lebih sihat. Contohnya, apabila seseorang tu kecewa dengan result dia kurang memuaskan. So bagi nak menghilangkan perasaan marah dan kekecewaannya tu, dia melakukan aktiviti yang positif seperti bersukan lah, baca buku lah. Okay, yang kedua ialah projeksi, iaitu apabila individu membalikkan kelemahan ataupun konflik dalam dirinya kepada orang lain, agar orang lain tersebut tu dia yang dipersalahkan. Contohnya apabila ada seorang yang introvert, dia bersifat introvert, dia tak suka bergaul dengan orang lain. Tapi dia kata dia orang lain yang sombong, orang lain yang tak suka bergaul dengan yang tak mau kawan dengan dia. Padahal dia yang sengaja tak mau berinteraksi dengan mereka. So yang ketiga ialah introjeksi, iaitu mengidolakan seseorang dan menyamakan ciri-ciri orang tersebut terhadap diri sendiri. So basically apabila individu meniru gaya ataupun personality artis kegemaran mereka. Dan yang terakhir, fantasi, yang bermaksud
khayalan ataupun barangan angan dengan tujuan mengurangkan perasaan yang pahit yang tidak diingini. Seorang individu yang suka membuat fantasi ni, dia orang buat fantasi untuk mengurangkan stres dengan membentuk situasi yang lain ataupun realiti yang lain yang lebih selesa daripada keadaan yang sebenar. So, contoh-contoh bela diri yang negatif pula, yang pertama ialah represi. Represi merupakan usaha mengalihkan kesedaran sesuatu ancaman atau kekecewaan dalam minda dengan melupakannya. Unsur represi ini akan aktif secara random dan akan mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku seseorang tanpa disedari. So, seterusnya, penafian, iaitu meyakinkan diri bahawa sesuatu ancaman tidak akan berlaku. So secara umumnya individu tak dapat nak menerima kenyataan lah. Individu ini tak mahu percaya bahawa ancaman itu akan berlaku secara sengaja supaya mereka tak perlu nak mengingati ancaman tersebut. Yang ketiga ialah agresi, iaitu tindakan mencederakan atau merosakkan akibat daripada kekecewaan yang dialami. Unsur agresi ni berlaku sekiranya individu itu tak dapat nak mengawal perasaan marah dia. So, dia meluahkan perasaan tersebut dengan keganasan seperti nak baling kerusi lah, tumbuk dinding lah. So, macam tadi, sublimasi merupakan helah bela diri yang paling sihat. Agresi ni merupakan dianggap sebagai helah bela diri yang paling teruk lah. Sebab ia dapat menyebabkan orang lain yang sakit. Yang terakhir, regresi, iaitu pengunduran diri dengan mengulangi tingkah laku yang tidak matang seperti menangis, merajuk ataupun kalau dia nervous sangat dia dapat nervous breakdown. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan kepada Adam dan juga Rashid Daniel di atas perbentangan sebentar tadi. Okey, jadi saya buka kepada sesi soal jawab, diminta rakan-rakan yang lain untuk menanyakan soalan kepada pembentang kita. Okey, boleh soal melalui ruangan chat ataupun terus direct buka mic terus tanya kepada Daniel dan juga Adam. Jangan bagi soalan kebat je. Soalan pertama daripada saya, okey, Adam dan juga Daniel, banyak-banyak hela bela diri tu mana yang sering awak gunakan? Kalau saya, selalunya saya buat yang fantasy. Sebab saya memang seorang yang suka berangan. Ya, Adam? Saya pula introjeksi sebab saya mesti ada seorang yang encourage, macam contoh bila saya tengok dia ni, oh saya mesti buat macam dia supaya saya pun boleh berjaya macam dia. Macam tu. Okey, bagus. Okey, yang lain? Boleh terus tanyakan soalan? Okey, soalan daripada Husna Syahidah. Bagaimana cara nak bina keyakinan diri untuk mencapai kejayaan? Okey, silakan Daniel dan juga Adam. Okey. Bagaimana cara nak bina keyakinan diri untuk mencapai kejayaan? Keyakinan diri ni kita kena kita kena aktifkan sendiri dengan contohlah dalam pelajaran kan. Kita tak boleh macam pandang benda tu susah sangat, macam sampai kita tak nak buat langsung. And then bila ada soalan kita rasa macam saya tak boleh buat lah benda ni, jadi saya biarlah kosong. Keyakinan diri ni
kalau nak tak nak, kita mesti buat latihan. Selagi tak buat latihan tu, sampai bila-bila kita dengan kita punya mindset yang saya tak dapat buat, saya tak yakinlah jawapan saya ni betul. Adakah benda tu menjawab? Okay, Ustazah Syahidah macam mana? Apa respon awak? Ustazah Syahidah, awak tanya soalan tu, jawab. Dia menjawab tak ni? Dah jawab kat chat. Oh, okay. Okay, untuk soalan kedua, apakah faktor sifat pendirian negatif yang pada pendapat saya faktor yang paling penting tu macam environment dia, macam surrounding dia. Contohnya kalau keluarga, suasana kat rumah tu dia tak tenang, ada parents suka marah dia lah, ataupun dia tak dapat perhatian atau kasih sayang daripada ibu bapa ataupun guru. Itu dapat menjawab tak? Okay, macam mana Aliana bilang? Perhati tak? Dia dah jawab. Jawab. Terima kasih. Okay, next. Okey, soalan daripada Nur Asma Syazwani. Bagaimana cara hendak menghadapi masalah dan cabaran dengan tabah? Okey, first thing first. Kita sebagai orang Islam. Okey, sekiranya kita ni kita jaga solat kita, jaga hubungan baik kita dengan parents kita. So, tekanan dalam rumah tu mungkin akan kurang. So, kita akan lebih fokus kepada masalah tentang pelajaran kita. Untuk hadapi masalah dan cabaran ni, itulah kita kena jaga solat, jaga hubungan baik dengan keluarga. And then, macam mana sekalipun susah masalah tu, susah cabaran tu, kita mesti berfikiran positif. Kita jangan ada second thoughts tentang perkara negatif. Contohlah, bila kita ada masalah, macam saya cakap tadi, contoh macam terlalu banyak assignment kan, and then kita rasa yang kita tak cukup masa untuk siapkan assignment ni. So, itu dah negatif kan. Kita jangan tambahkan lagi perkara negatif tu. Kita cuba positifkan diri kita. Lagipun Google kan ada, kita boleh check macam mana nak maybe kita boleh check macam mana nak schedulekan masa kita, macam mana nak list down benda yang penting dulu, tarik due date yang sampai dulu. So perkara-perkara tu akan lebih teratur dan senang untuk kita fikir mana satu yang kita nak siapkan dulu. Adakah menjawab soalan anda, Nur Asma Syazwani? Mas Syazwani okey tak tu? Okay, kita anggap dia okey sebab dia tak jawab. Okey, boleh terus direct Adam dengan Daniel, boleh terus. Dah habis jawab, baca soalan seterusnya, jawab. Seterusnya, bagaimanakah untuk mengelak diri dari menggunakan helah bela diri terlalu kerap? So, pada pendapat saya, untuk helah bela diri ni macam tabiat. Kalau ada masalah, kita macam lari daripada masalah tersebut. So untuk nak elak daripada menggunakan helah bela diri ni,
kita kena menghadapi masalah tersebut. Kalau ada yang kita tak suka, kalau ada orang cakap tak baik dengan kita, kita kena kita kena menghadapi masalah tersebut lah. Ada jawab tak soalan Ashikin Jeffrey? Okay, Adam? Okey, soalan daripada Syed Hafiz Ashraf. Bagaimana mahu memastikan diri kita sentiasa dalam keadaan positif? Sejujurnya, kita manusia takkan lari daripada mindset negatif tu. Itu semua dari diri kita untuk overcome benda tu. Jadikan benda negatif tu sebagai positif. So, benda ni akan automatically terjadi. Kita akan automatically tukarkan benda negatif tu jadi positif. Contoh, negatif kan benda tak baik. Bila benda tak baik tu, berlawanan dia adalah benda yang baik. So, kita mesti set dalam mindset kita, tukarkan benda tak baik tu jadi benda yang baik. Apa yang kita perlu buat untuk hilangkan benda yang tak baik tu jadi benda yang baik. Macam tu. Adakah soalan anda terjawab, Syed Hafiz? Menjawab. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Okey. Soalan seterusnya, adakah semua introvert adalah sifat kendiri negatif dan semua extrovert adalah sifat kendiri positif? Jawapannya tak semestinya, sebab based on my experience, dulu saya ada kawan, dia memang kat luar nampak macam extrovert sangat. Masa ada event kat sekolah, dia suka bergaul dengan orang lain. Tapi bila kita bila kita dapat mengenali diri dia dengan lebih, saya dapati yang dia bukan seorang yang sifat kendiri yang negatif, sebab dia tak ada keyakinan diri lah. Tapi semua yang extrovert tu macam just for show. Dan bagi yang semua extrovert adalah sifat kendiri positif, yang tu tak semestinya juga, sebab saya juga ada kawan yang dia introvert, tapi dia keyakinan diri dia memang tinggi. So jawapan dia tak semestinya. Adakah jawab? Okey, Adam. Okey, seterusnya daripada Hazira Yusaini. Boleh jelaskan lagi tak Hela bela diri positif jenis fantasi? Okey, macam Rashad cakap tadi, fantasi ni untuk buat kita lari daripada realiti yang sebenar. Mungkin realiti yang sebenar tu sorry lah kalau macam contoh saya ni macam kasar sikit kan. So contohlah, realiti yang sebenar kita ada masalah dengan keluarga kita. And then masalah keluarga tu affect diri kita. Contoh mungkin ayah kita tu macam kasar dengan kita ke apa ke. And then kita pun buatlah satu fantasi dalam kepala kita, di mana yang ayah kita ni seorang yang baik, yang jaga kita dengan baik. So kita takkan ada fikiran yang bermain dalam kepala kita yang keluarga saya ni tak bagus, ayah saya ni tak bagus, keluarga saya tak happy macam tu. So benda ni akan tukar perasaan-perasaan yang tak bagus tu kepada something yang boleh buat kita happy. Mestilah macam contoh kita berangan-angan kan, confirm kita akan tersenyum sendiri, terfikirkan perkara tu happy lah. Macam kita happy dengan apa yang kita fikir, benda yang jadi tu. Okey, adakah menjawab soalan anda?
Hazira Yusaini. Okey. Okey, soalan seterusnya, bagaimanakah cara untuk kita menolong individu yang mempunyai emosi kurang stabil agar dia dapat mengubah dirinya daripada mempunyai konsep pendiri yang negatif kepada positif? Kita kena membimbing mereka. So kalau mereka merajuk semua tu, kita kena tenangkan mereka dulu, lepas tu nasihatkan mereka. Sebab kita bagi tahu mereka yang merajuk, menangis semua ni tak elok. So hopefully dia faham lah yang perbuatan dia tu merajuk dengan menangis tu tak baik lah. Jawab ke? Jawab. Okey. Okey, seterusnya dari Adlin Khairina. Macam mana nak elakkan diri daripada berada dalam keadaan negatif? Kat sini kita kena apply lah jenis rela bela diri tadi yang positif. Macam tadi ada 4 kan. Macam dalam keadaan negatif, bagi sublimasi lah. Kita ambil sublimasi. Sublimasi, contohlah dalam keadaan negatif kita tu, mungkin kita baru lepas, macam Rashad bagi contoh tadi, dapat result yang teruk kan. So, kita akan cuba buat something yang akan buat kita happy. Maybe dengan bersukan, hobi kita lah. Ada yang suka melukis, ada yang suka berjogging, suka jalan-jalan. Macam tu, kita akan alihkan fikiran kita daripada benda yang tak baik dengan membuat perkara yang dengan membuat aktiviti yang lebih bagus lah, lebih sihat untuk otak kita. So, fikiran negatif tu akan automatically lari daripada fikiran kita. Adakah menjawab soalan anda? Okey. Rashad? Okey, soalan seterusnya, macam mana pula dengan orang yang dah berusaha move on benda yang pahit tapi still dapat negative output? Bagi saya, kita kena masih tabah menghadapi benda yang pahit tu. Sebab dalam English we say there's always a rainbow at the end of every rain. Maksudnya semua benda yang pahit tu mesti akan berakhir dan yang bagus akan, benda yang baik akan datang. So in the meantime tu cuba elakkan benda yang pahit tu. Seperti kalau ada kawan yang abusive, elakkan mereka. Dan tu lah, kena tabah menghadapi benda yang pahit tu. Saya tambah lagi. Saya nak tambah. Apa-apa pun dalam proses, macam proses kita nak lari dari benda yang pahit kan, kita lupakan benda yang pahit, benda yang negatif. Semua benda ni akan mengambil masa. So, it is okay to ambil masa. Dia tak salah bila kita sedih. Cuma janganlah sedih lama-lama. Kita kena ambil masa. Nak sedih, boleh je. Cuma dalam satu masa tu, kita mesti cuba untuk lari daripada mindset tu. Kita kena ubah mindset kita. Macam tu. Terima kasih. Okey, baik. Ada lagi tak soalan daripada rakan-rakan kelas yang lain?
Okay, saya anggap tak ada dah sebab dah pukul 6.50 dah. Okay, terima kasih kepada Rashad Daniel dan juga Muhammad Adam di atas presentation yang sangat bagus, sangat mantap. Okay, good explanation, boleh jawab dengan baik, kawan-kawan yang lain pun boleh terima. Okay, jadi untuk akan datang, maksudnya untuk minggu depan, okay, kita akan teruskan. Kita akan teruskan presentation kita, di mana grup yang akan bentang ialah grup daripada kumpulan Hakim Henry dan juga Nur Alia Natasha berkaitan dengan pengenalan komunikasi dan juga jenis-jenis komunikasi daripada Syafiqah Syamimi dan juga Rashida Nurjana. Okay, jadi minggu depan 1 hari bulan 6 kita akan teruskan kelas seperti biasa. Diharap dua kumpulan ini boleh bersedia. Okey, saya nak ingatkan, untuk bagi mereka yang pernah tidak hadir ke kelas, sila bagi surat ataupun tunjuk sebab kepada saya kenapa awak tak datang. Sebabnya kalau tak nanti kedatangan awak tu dianggap kosong. Okey, limit bagi setiap pelajar untuk tidak hadir ke kelas 3 kali sahaja. Lebih daripada 3 kali akan dikenakan tindakan. Okay, jadi bagi siapa yang rasa dia dah pernah tak datang kelas, boleh PM saya bagi tahu sebab, tunjuk surat kenapa tak datang. Alright, boleh? Boleh Miss. Boleh Miss. Okay, thank you. Okay, jadi saya nak ingatkan kembali, kelas kita untuk pemarkahan pertama kita ambil dari segi presentation. Okay, itu pertama, di mana semua akan buat presentation. Yang kedua ialah quiz, di mana tadi kita dah jawab quiz, semua dah jawab quiz, itu untuk pemarkahan yang kedua. Yang ketiga, saya nak anda semua untuk membuat sesi kaunseling bersama dengan kaunselor pelatih. Sebabnya macam saya katakan sebelum-sebelum ni, di mana saya dapat feedback daripada kaunselor lain, kaunselor yang pernah ajar kelas ni, dia kata student kelas saya masih tak faham lagi tentang prosedur ataupun bagaimana sesi kaunseling ni berjalan. Jadi saya nak setiap pelajar sila hubungi kaunselor pelatih, kejap lagi dia akan kenalkan diri dan akan bagi tahu apa yang disediakan. Saya nak setiap pelajar kontak dia buat sesi kaunseling. Nanti saya akan dapatkan maklumat daripada kaunselor pelatih tentang kehadiran komitmen kerjasama daripada setiap pelajar dalam sesi kaunseling yang akan dijalankan bersama dengan dia. Okey, boleh faham tak semua? Faham tak? Boleh Miss. Okay, good. Okay, itu ya Adam? Maksud Miss kontak dia tu daripada number ke? Ya, daripada number. Nanti kejap lagi dia akan masuk, dia akan bagi tahulah macam mana nak buat sesi kaunseling dengan dia dan apa sesi kaunseling yang dijalankan bersama dengan dia. Okay, itu yang ketiga. Tadi pertama presentation, kedua quiz, ketiga sesi kaunseling dan yang keempat pemarkahan akan diambil kira berdasarkan projek. Projek ni akan dijalankan selepas tamat, selepas habis semua presentation group. Alright? Jadi kita ada 4 assignment untuk kelas ni. Jadi saya nak persilakan kaunselor pelatih kita untuk berikan maklumat kepada anda semua berkaitan dengan assignment yang ketiga. Jadi silakan Sulhana. Tak dengar mikrofon. Kalau boleh cuba try tengok dekat setting dekat Google. Mungkin dekat audio tak connected. Okey, dengar tak? Dengar. Alright. Okey ke macam ni? Okay. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So,
memandangkan masa pun dah agak lewat, so saya briefing secara ringkas sahajalah. Okay, sebelum tu saya nak tanya, you all ada grup WhatsApp ke untuk kelas ni? Ada tak? Ada. Okay, tak apa. Nanti saya akan contact Cik Aina sendirilah untuk mungkin boleh saya post saya punya promote banner kan. So nanti you all boleh contact saya melalui number phone kat situ lah. So by the way, saya nak you all dengar betul-betul lah sebab benda ni melibatkan you all punya markah exam. So saya harapkan you all bantu saya untuk saya bantu you all semula. So bila mana you all bagi kerjasama yang baik, so kita boleh settlekan benda ni awal lah. So untuk sesi counselling ni kita boleh buat dua pilihan, sama ada you all boleh buat secara individu ataupun kelompok. Okay, kalau individu majoriti untuk isu-isu yang agak private lah. Kalau ada pelajar yang suka untuk buat secara one to one dengan saya, digalakkan untuk buat secara individu. Tetapi bila mana ada pelajar yang dia rasa dia macam nak buat sesi secara kelompok pun boleh juga, tapi saya mengharapkan kelompok tu 5 orang dan ke atas lah. Mungkin dari segi kelompok ni dia punya isu agak ringan sedikit lah, saya pasti kan, macam tu. Dan basically untuk assignment sesi secara online ni kita tak ambil masa lama sangat pun sebab kita ada limit untuk sesi, melainkan kalau ada sesi tu memerlukan follow up dan kita akan buat sesi seterusnya lah, macam tu. Lepas tu seperti yang Cik Aina sedia katakan tadi, kita akan saya akan print out list nama lah macam ni. Nanti mana-mana pelajar yang dah settle ataupun dah buat sesi, saya akan tick kat situ dan saya akan hantarlah nama-nama kalian kepada Cik Aina untuk dia keep in markah untuk assignment kali ni. So mana-mana pelajar yang nak buat sesi grup, jangan risau, kita akan buat satu grup lain lah untuk kita bincang tarikh-tarikh mana yang sesuai, yang secara individu pun kita boleh tengok mana tarikh yang you all free lah. Saya okey je bila-bila masa ikut you all punya jadual, dan dalam masa yang sama kita juga tengok kesesuaian atau keselesaan korang lah nak buat melalui Google Meet ataupun mungkin kita boleh buat macam personal tu, boleh je kita buat video call melalui WhatsApp, mana-mana yang senang dan yang mudah lah untuk kalian semua. So setakat ni ada apa-apa soalan tak? Oh, by the way, sebelum tu sorry, nama saya Nur Dahiyah Sulhana binti Zainal. Korang boleh panggil Akak ataupun Kak Noh je. Macam tu. So kalau nak PM saya tu PM Akak ataupun Kak Noh lah. Jangan madam kan, nampak macam awkward pula. Okay, pelajar-pelajar ada apa-apa nak tanya soalan tak? Tak ada. Alright. Pelajar-pelajar perempuan, wakil nak dengar suara pelajar-pelajar perempuan? Okey ke? Okey, tak faham tak? Okay. Alright. So, saya rasa setakat tu kot Cik Aina. Okey ke? Okey, terima kasih semua. Terima kasih kepada Cik Noh. Jadi nanti dia akan masuk dalam grup kelas kita dan dia akan bagi tahulah hebahan apa yang kena buat, apa yang awak semua kena buat. Jadi saya mohon semua bagi kerjasama kepada Cik Noh, kepada Kak Noh awak ni, untuk menjalankan sesi kaunseling nanti. Okey, jadi sebelum kita habis tamatkan kelas, ada apa-apa soalan? Miss, Ya. yang presentation kan Miss kata minggu depan ada kan? Tapi bukan minggu depan kita cuti ke? Cuti sebab? Hari Wesak. Gawai. Hari Gawai. Hari apa? Hari Gawai. Hari Gawai. Okay, nanti saya maklumkan semula. Boleh? Boleh Miss. Boleh Miss. Terima kasih Cik Hafiz sebab ingatkan. Nanti saya akan inform balik semula 1/6 tu ada kelas ke tidak. Alright. So ada apa lagi?
Tak ada. Ada apa lagi ke? Tak ada Okay, jadi terima kasih kepada Adam dan juga Rasyid Daniel atas perbentangan sebentar tadi. Jadi untuk grup-grup yang seterusnya diharap boleh bersedia. Okay, buat slide cantik-cantik, bersedia dari segi mental, fizikal, nak jawab soalan. Jangan ada yang tak datang lagi. Okay, siapa yang pernah tak datang kelas, sila contact saya, PM saya untuk saya dapat makluman kenapa awak tak ada di kelas. Kalau tak nanti awak akan dikenakan tindakan seandainya lebih daripada 3 kali. Alright. So sekadar itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss.